So selepas seminggu pakcik dah cuba DJI Osmo Action 3 ni, pakcik rasa pakcik dah decide untuk return balik lah kamera ni. Hello guys, so macam yang korang dah tengok dalam video sebelum ni, video pakcik review helmet Zeus tu, pakcik dah bagi tahu dalam video on board yang pakcik menggunakan satu kamera baru. Dan inilah dia kameranya, iaitu tada, DJI Osmo Action 3. So ini adalah helmet baru yang pakcik dapatkan untuk pakcik upgrade pakcik punya action cam, yang mana sebelum ni pakcik menggunakan GoPro Hero 4. So disebabkan pakcik menggunakan kamera yang pakcik rasa dah agak jauh lah ketinggalan, so sebab tu pakcik decide untuk upgrade pakcik punya GoPro tu. Pakcik ambil masa dalam 3 ke 4 bulan juga untuk pakcik decide antara dua kamera ni, iaitu antara GoPro Hero 11 ataupun DJI Osmo Action 3. So dua-dua ni adalah action cam yang terbaru daripada GoPro dan juga daripada DJI, dan dia punya features dia pakcik boleh kata fight lah. So selepas pakcik fikir, pakcik tanya-tanya semua dan pakcik baca semua review, dan akhirnya pakcik decide untuk ambil DJI Osmo Action 3. So tanpa buang masa, jom kita unbox kita punya kamera baru ni. Okay, so ni adalah dia punya packaging. Dia sangat clean, dan combo yang pakcik ambil ni adalah Adventure Combo. Dia datang dengan beberapa barang yang extra daripada standard punya combo. Jom kita tengok sikit dia punya main feature yang dia highlight dekat dia punya box ni. First kali dia boleh record up to 4K 120fps, dan dia juga ada mode super wide FOV. Tapi bila kita pakai mode super wide ni, satu yang kena take note adalah selalunya dekat bahagian hujung-hujung akan jadi macam dia warp sikit, jadi macam bulat. And then kita ada horizon steady. Yang ni bila kamera tu kita pusing-pusing, dia boleh maintain dia punya view tu still steady, tegak. Tu maksud dia. And then lepas tu dia punya special dia adalah dia punya cold resistant untuk dia punya bateri. Tapi yang ni dia lebih kepada negara-negara yang ada 4 musim lah, yang mana dia orang akan record dalam salji apa semua. Dekat Malaysia ni pakcik rasa tak ada function sangat lah kot. Benda ni bukan feature yang penting lah. And then seterusnya dia ada quick release vertical mount. So ini adalah salah satu function yang membuatkan pakcik ambil dan pilih kamera ni. Nanti kita akan cerita lebih detail lepas pakcik dah buka barangnya ya. Dan kamera ni juga dia waterproof sampai 16 meter. Dan ni dia. Dia ada dual touchscreen. So maksudnya dia punya screen depan tu pun touchscreen guys. GoPro pun kalah untuk bahagian ni. So jom kita buka lah. Dah lama dah tunggu ni. Alright, so ni dia barang-barang dia. Kamera, casing untuk bateri, dan ni semua dia punya barang-barang lain lah kot. Oh, dan juga ada stiker kat dalam ni. So dia bagi stiker DJI color putih, ada 2. Dan dekat tepi ni dia punya stick. Dia punya stick ni panjang boleh tahan. Pakcik rasa tak silap pakcik dia boleh sampai 1.5 meter. So kalau pakcik nak record, kalau pakcik pergi event yang ramai orang, crowded, pakcik boleh naikkan tinggi-tinggi, dia boleh dapat view yang lebih clear lah. Agaknya. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Ni adalah dia punya mount. 1, 2 mount. Ini adalah dia punya screw. 1, 2, ya, dan ni dia punya flat surface mount, dan ni adalah frame dia. So tu sahaja yang ada dekat dalam kotak ni. So next kita buka kita punya battery pack ni. Boleh tahan juga dia punya berat dia. So ni dia punya kabel untuk charging, dan dekat dalam ni ada 3 biji bateri. Pakcik study dulu. Nanti pakcik dah tahu apa maksud color ni, nanti pakcik bagi tahu, okey. Dan kita dah sampai kepada kita punya barang yang paling penting, yang paling utama, iaitu kita punya kamera itu sendiri. Okey, so pakcik letak sekejap kamera ni. Sebab apa kita perlu buka kita punya
memory card. So untuk kamera yang pakcik beli ni, pakcik dapat sekali dengan memory card micro SD yang extreme untuk 64GB. So sebab tu pakcik pilih daripada seller ni, dan pakcik rasa sangat berbaloi lah, sebab ada beberapa seller lain. Harga pakcik beli ni almost sama dekat semua seller. Tapi untuk seller yang pakcik beli ni, dia bagi sekali dengan memory card. So pakcik rasa berbaloi. And then dia bagi ni memang SanDisk Extreme So apa beza SanDisk Extreme dengan SanDisk yang biasa, yang color kelabu atau putih tu? Kalau SanDisk Extreme ni dia boleh record up to 4K, okay? So kalau yang biasa punya tu dia up to 1080p sahaja. So kalau korang beli memory card, pastikan korang study dulu jenis-jenis memory card tu. Pastikan korang tak tersalah beli. Nanti kan korang dah beli kamera canggih-canggih boleh record 4K, tapi sebab memory card korang tak support, korang tak boleh nak gunakan function 4K tu. Alright, so memory card dia letak sekali dengan dia punya bateri. Okay, so kita masukkan memory card dekat sini kan, and then bateri. Pakcik baru perasan guys, kalau tengok dekat atas ni, dekat bahagian penutup kita punya battery pack ni, dia ada slot untuk kita simpan kita punya memory card. Dia ada ada dua slot dekat sini untuk letak memory card. So korang dah tak payah fikir nak kena cari satu lagi casing khas untuk simpan kau punya memory card. Korang pakai bawa satu ketul ni dengan kamera ni, korang dah boleh hidup untuk korang punya perjalanan lah. So ini adalah bateri untuk kita punya kamera, dan bateri ni dia punya kapasiti adalah 1770 mAh. Bateri untuk DJI Osmo Action 3 ni, dia mengalahkan GoPro 11 juga. Maksudnya korang takkan kena tukar bateri kerap sangat bila korang pakai DJI Osmo Action 3 ni. So kita dah masukkan kita punya memory card, kita punya bateri. So sekarang kita punya kamera ni dah boleh function. So jom kita turn on dulu kita punya kamera. Alright, dia dah turn on. Kena pilih language dulu So ni sebab dia first time, so kita kena set up dulu. So pakcik set up sekejap. A few moments later. Alright, so pakcik dah set up. So untuk first time, untuk korang first set up, korang kena pastikan korang install apps DJI Mimo dekat phone korang. So lepas korang dah install tu, dia akan connect dengan korang punya kamera. Lepas tu dia akan activate lah everything. Lepas dah set activate, dia akan suggest korang untuk update korang punya firmware. So next, jom kita tengok dia punya mount. Ni adalah mount yang DJI jaga buat masa ni, and pakcik rasa benda ni patut ada untuk semua. GoPro pun patut belajar daripada DJI untuk buat benda ni, sebab pakcik rasa benda ni memang sangat-sangat function Sebab apa? Dia magnet dah, and then dia sangat kuat memang tak bergerak pakcik tarik Sebab kalau nak buka, korang kena tekan dekat tepi kiri kanan ni, baru boleh tarik. And magnet dia still agak kuat sangat kuat sebenarnya. Kena guna banyak effort untuk cabut. So korang punya ni sebenarnya, walaupun dia gunakan magnet, tapi dia sangat secure. Okay, jom kita masukkan dalam dia punya casing ni. So just tekan, masukkan, dan lock. Senang je Alright, so tu adalah dia punya cara nak masukkan dalam dia punya casing ni. So bila kita masuk dalam casing ni, kita akan ada function extra, iaitu kita boleh mount kita punya kamera vertical. So contoh kalau korang nak buat video untuk TikTok ataupun untuk IG story atau IG reels, korang boleh mount dekat tepi, dan korang boleh mount dekat korang punya kamera. Korang boleh record video secara vertical. So tu adalah salah satu function yang pakcik rasa sangat-sangat bagus. Walaupun GoPro Hero 11 dia punya approach dia lain sikit untuk ability korang record vertical dengan horizontal tu. Dia memang dia punya frame dia adjust jadi macam almost square. So korang boleh edit dekat dalam software atau editor korang untuk record dia sebagai vertical ataupun horizontal. Dengan Adventure Combo ni, dia bukan saja dapat bateri, dia juga dapat dia punya mount ni dua, and then kita dapat juga dia punya stick. So apa yang buatkan pakcik pilih combo adventure ni, pakcik punya idea adalah pakcik selama ni bila pakcik pergi dekat event ataupun apa-apa video vlog atas motor, pakcik akan gunakan GoPro untuk motor vlog. Lepas tu bila pakcik dah sampai dekat tempat event, pakcik akan record menggunakan handphone.
So pakcik rasa benda tu agak leceh. Sebab apa, handphone pakcik nak kena pasang dekat dia punya gimbal sebab nak bagi stabilize kan. Jadi nak record tu dia agak berat lah, besar dia punya setup tu. So bila pakcik decide untuk upgrade pakcik punya action cam ni, idea yang pakcik ada adalah pakcik nak pastikan action cam ni pakcik gunakan untuk both pakcik punya motovlog dan juga vlog. So function yang ada dekat sini sebab dia gunakan mount, magnet mount ni. So dia senang, macam contoh pakcik dah pasang kamera ni dekat kita punya helmet, and then bila dah sampai dekat event atau apa-apa function, pakcik just perlu cabut je daripada helmet, daripada situ, and then pakcik boleh pasang dekat dia punya stick ni. Dan pakcik dah boleh start record video. Dan pakcik rasa benda tu adalah function yang akan sangat memudahkan kerja pakcik. Hopefully betul. So dia punya mount ni boleh tarik sampai 1.5 meter Memang panjang gila. So memang bagus, senang untuk pakcik. Tapi of course tak semuanya yang baik untuk kamera ni. Pada pandangan pakcik, dia punya barang, dia punya aksesori yang datang dengan kamera ni, dia dah sangat bagus lah pakcik rasa. Generous daripada GoPro. Banding dengan GoPro memang korang akan dapat banyak benda. Satu benda yang pakcik tak puas hati, kenapa dia bagi mount yang ini Maybe benda ni function untuk vlogger biasa yang pergi untuk record dekat atas meja ataupun dekat cermin. Tapi untuk pakcik yang akan menggunakan kamera ni lebih untuk motovlog, pakcik tak rasa benda ni pakcik boleh mount dekat helmet sebab kalau korang tengok tapak ni besar gila dan dia flat. Dekat helmet korang susah nak cari tapak yang flat macam ni. So maybe pakcik boleh gunakan ni untuk letak dekat motor ke, macam view dekat daripada visor depan ataupun view daripada belakang motor. Tapi untuk buat motovlog memang pakcik tak boleh guna langsung mount yang dia bagi ni. So pakcik terpaksa beli mount lain untuk pakcik pasang dekat helmet. Sebab macam GoPro dia memang akan bagi satu mount yang standard tu, yang kecil tu. So dia lebih senang lah kalau kita nak pasang dekat helmet pun. Memang boleh nak pakai putih, tapi sebab kalau korang tengok tapak dia ni besar gila. Takkan pakcik nak letak putih besar-besar, sebesar bulat ni kan. Nampak besar gila, memang tak sesuai untuk letak dekat helmet. So macam biasa guys, untuk action camera, nak buat motovlog, kita mesti kena ada mic adapter. Sebab apa, pakcik pun tak faham kenapa semua action camera dia tak boleh buat terus ada headphone jack dekat dia punya kamera. Untuk DJI Action 3 ni dia cuma ada bagi Type-C So hanya Type-C sahaja. Walaupun dekat sebelah ni ada lubang kosong, tapi dia tak nak letak microphone jack dekat situ. Dia still nak suruh kita beli adapter untuk pasang kita punya microphone. So dekat situ adalah sedikit kekurangan, tapi ada berita baik. Kalau nak dibandingkan dengan GoPro, yang mana dia punya microphone adapter dia berharga 200 ke 300 ringgit. Ataupun kalau tak nak beli mic adapter, boleh beli dia punya yang frame yang sekali dengan adapter tu kan. Yang itu pun harga dia dalam 400 lebih. So itu adalah salah satu reason terbesar juga kenapa pakcik pilih DJI ni. Harga mic adapter dia tak terlampau mahal. Dan daripada review yang pakcik baca, ini adalah salah satu yang recommended lah, iaitu mic adapter daripada Boya. Dan dia punya model adalah BYK4. Dia ni adalah 3.5mm TRS daripada female untuk Type-C male. So jom kita sambung dekat motor untuk tengok adakah mic adapter ni function ataupun tak. Alright guys, so selepas ni lah dia pakcik punya setup sekarang. Pakcik gunakan wireless microphone. And then dekat sini pakcik punya mikrofon pakcik sangkut dekat kita punya tali. Sebab dia punya mikrofon ni agak besar, so pakcik tak boleh letak dekat dalam helmet. So ni adalah setup yang pakcik tengah cuba sekarang. So guys, macam yang korang tengok dalam video sampel pakcik on board tadi, pakcik ada satu masalah dengan kamera ni, iaitu dia punya gain bila pakcik cocok mikrofon terlampau tinggi. Jadi isu tu menyebabkan pakcik punya audio sound
sangat-sangat fail lah. Dia jadi sangat pecah. So pakcik ingatkan pakcik ada isu dengan mikrofon baru yang pakcik beli tu, yang pakcik pasang dekat helmet Zeus sebelum ni. Tapi malangnya bila pakcik dah test dekat helmet lama pakcik, yang memang setup pakcik guna daripada GoPro Hero 4 dulu, pun pakcik jumpa masalah yang sama. Jadi masalah dia tu memang bukan dekat mikrofon, tapi dekat kamera tu sendiri, iaitu dia punya gain terlampau tinggi. Jadi dia tak sesuai lah untuk mikrofon duduk dekat bahagian depan helmet tu. Tapi lepas tu pakcik dah cuba setup lain, iaitu pakcik gunakan wireless mikrofon macam yang pakcik guna sekarang ni. Pakcik letak dekat strap helmet, tali helmet tu. So itu adalah setup yang pakcik guna untuk buat on-board video unboxing helmet Zeus 811 sebelum ni. Tapi malangnya lepas daripada pakcik dah settle video tu, pakcik nak bereksperimen untuk video yang ni pula, ada masalah baru datang guys. Kamera pakcik tak dapat nak detect memory card guys. Aduh, bertimpa-timpa masalah kau ni DJI. Bila pakcik cuba hari yang kedua tu, pakcik boleh buat video, tapi dalam tempoh dalam sejam yang pakcik record tu, 3 kali pakcik perasan dekat skrin tu dia tunjuk memory card not detected. Jadi pakcik terpaksa buka, eject, masukkan balik memory card, and then dia detect. Lepas tu pakcik sambung buat video. So benda tu berulang sebanyak 3 kali. Untuk hari yang kedua pakcik record, bila masuk hari yang ketiga terus dia dah tak nak detect langsung guys. So untuk pastikan masalah pakcik tu adalah daripada kamera ataupun memory card, pakcik cuba untuk tukar memory card pula. Tapi malangnya masih lagi tak dapat detect. Pakcik dah contact dengan seller, pakcik dah bagi tahu dia masalah pakcik. So dia kata itu memang masalah kamera. So dia suruh pakcik post balik dekat dia. Kos pakcik tanggung, dan seller tu duduknya dekat Pening. Masa pakcik beli, pakcik tengok kedai dia post daripada Selangor. So bila ada masalah macam ni, pakcik kena post dekat Pening. So pakcik ingatkan pakcik pilih dekat Selangor tu dah cukup bijak lah. Sebab kalau ada masalah pakcik boleh direct dengan kedai kan. Tapi malangnya pakcik tak cukup bijak, sebab diorang lagi bijak. Yang dekat Selangor tu maybe just dia punya warehouse sahaja. Sangat menyedihkan sebab pakcik rasa kamera ni dia ada feature yang sangat pakcik suka. Dia datang dengan combo yang sangat pakcik suka. Dia punya video quality pun sangat cantik. Tapi sayanglah dia buat slack dengan satu, dia punya audio issue, which pakcik harap dia boleh fix dengan software update. Sebab bila pakcik connect dengan mikrofon, dia ada option untuk kurangkan gain. Dia daripada tambah 12 sampai negatif 12. Itu adalah maksimum untuk paling rendah. So pakcik dah guna negatif 12 yang paling rendah tu pun dia punya bunyi still pecah. So dia kena letak mikrofon jauh daripada mulut. So pakcik sebenarnya nak cuba setup untuk alih mikrofon letak bahagian tepi ataupun dekat bahagian belakang helmet. Tapi malangnya pakcik tak sempat untuk bereksperimen sebab dia datang dengan masalah yang kedua. So kena postpone. So buat masa ni pakcik memang tak boleh nak recommend korang gunakan kamera ni untuk setup motovlog. Kalau macam setup backup yang pakcik buat sebelum ni, yang pakcik gunakan wireless mikrofon tu, dia wireless, dia pakai bateri, so dia tak ready to go. Maksudnya pakcik kena connect, pakcik kena pastikan dia sentiasa fully charge sepanjang hari pakcik nak buat video. So dia memang dia tak sesuai lah untuk setup motovlog. And then masalah memory card ni pakcik tak pasti. Kalau ini hanya masalah terpencil, pakcik je yang dapat. Tapi kalau korang kat luar sana yang dapat jumpa masalah yang sama, boleh share kat pakcik dengan komen kat bawah. Kita buat perkongsian ilmiah sikit. Jadi untuk video review kamera ni, bagi perspektif motovlog, pakcik terpaksa postpone dulu. Kita akan sambung lagi selepas pakcik dapat replacement unit ataupun selepas dah repair dia punya isu ni. So dalam masa tu pakcik tak boleh nak buat apa-apa. Pakcik lepas ni ada ride tapi tak boleh buat video. Sebab thank you DJI, korang memang terbaik. Pakcik sebenarnya tak expect langsung yang pakcik akan hadapi masalah macam ni dekat kamera daripada brand yang pakcik boleh kata brand ni brand yang besar Dan dia punya action camera ni bukan action cam generasi pertama, ini adalah generasi yang ketiga. Video akan stop dekat sini sahaja dulu. So nanti apa-apa pakcik akan update masalah pakcik punya kamera ni. And then bila dia dah kembali semula kepada pakcik, pakcik akan sambunglah pakcik punya review berkaitan dengan kamera DJI Osmo Action 3 ni. So until then, selagi sama je stop.